Assalamualaikum, hai semua. Hari ini kita akan cuba buat satu kursus ringkas online secara rakaman ini berkaitan uh, mengenal pasti potensi bisnes cendawan mengikut kemampuan anda. Bagi yang dah dapat link ni, sepatutnya anda juga dah berjaya subscribe dan juga dah berjaya download ebook yang seperti yang saya sedang buka sekarang ni. Jika anda skip part ni, mungkin anda dapat link ni daripada yang lain, anda boleh buka saja dalam internet, type kulat.com, COOLLAT.com. Daripada situ, itu website utama kami. Daripada situ anda boleh terus scroll ke bawah. Anda akan nampak di sini ada download ebook percuma potensi bisnes cendawan mengikut kemampuan anda. Anda hanya perlu letakkan nama dan juga email di sini dan terus sign up, dan anda akan diberi satu link untuk masuk ke satu lagi page kami yang menunjukkan video ni untuk kita buka tengok, dan juga untuk di mana nak download ebook yang saya tunjuk tadi. Dan juga jika anda berminat, anda juga boleh mendapatkan sijil digital bagi kursus ini. Hanya anda perlu scroll pada page tu, di bahagian bawah sekali anda akan letak nama anda, nama isi penuh anda, dan anda akan klik submit situ, dan saya akan balas secara email sijil anda yang digital tu lah, dalam bentuk PDF. Okey, tanpa buang masa, kita akan terus mulakan. Tajuk khusus mengenal pasti potensi bisnes cendawan mengikut kemampuan anda. Disebabkan lain orang, lainlah kelemahan kelebihannya. Jadi kita akan go through beberapa senario dan beberapa keadaan kita masing-masing. Adakah kita ada potensi tak untuk masuk dalam dunia bisnes cendawan ni? Saya Anas Armi daripada kulat.com. Kami ada buat kursus online dan juga fizikal, termasuklah di Pahang dan juga Penang. Bagi yang berminat nak kontak saya, boleh masuk dalam website ataupun cari dalam Facebook saja, nama saya, ataupun cari kulat.com. Okay, baik. Hanya ada 4 je langkah utama untuk dalam kursus ni. Satu adalah potensi besar ke tak, anda akan belajar lagi. Dan nombor 2, adakah anda boleh berjaya dalam bisnes ni. Ketiga adalah unjuran kewangan tahunan mengikut kemampuan anda dan kapasiti anda lah. Jadi yang keempat ni adalah apa yang anda perlu buat untuk terus mula. Kita teruskan. Potensi bisnes cendawan tiram kelabu. Ini cendawan tiram kelabu. Kalau siapa perasan, bila kita pergi pasar malam, ada banyak orang buat jual yang ni lah, cendawan fashion ni lah. Sebab dia paling banyak sekali yang dibuat, diusahakan di Malaysia ni lah, yang kita tanam sendiri, dan juga ia ni organik. Selain juga tu, selain pasar malam, pasar tani terdapat juga di pasar raya lah. Dan kalau kita rajin makan masakan panas, tom yam sebagai contoh, memang akan dimasukkan tom yam cendawan tiram kelabu ni. Ada lagi satu cendawan yang nampak semacam, namanya cendawan tiram putih. Nampak macam sama, tapi dia warna putih dan dia agak kenyal sikit daripada yang ni. Tapi so far yang ni lah yang paling laku lah, yang paling mudah dijual. Permintaan yang tinggi sekali, macam saya kata tadi, pasar tani, gerai makan, tom yam semua. Yang bergoreng pun banyak demand. Kalau macam gerai bergoreng ni, kadang-kadang dia perlukan 5 kilo ke 10 kilo sehari. Jadi siapa yang boleh buat cendawan segar ni, cari siap dia orang yang nak beli pada kita ni, akan dapat sale yang besar lah. Itu harian tu. Jadi sebenarnya agak stabil lah bisnes ni. Daripada tu, pasar raya, ekspor pertanian, kejiranan kita. Ni selain daripada tu, kantin atau dewan makan, biasanya saya akan dapatkan 2-3 kilang ke apa ke yang ada dewan makan besar ataupun sekolah. Dia akan beli, dan seminggu sekali pun tak apa, dah dapat 10 kilo. Jadi itu pun dah sale lah, okey lah. Harga jualan mengikut negeri berlainan. Kalau sebagai contoh, Pulau Pinang boleh dapat RM12 sekilo kalau jual retail lah. Pahang sampai RM16 sekilo, dan boleh juga sampai RM20. Kelantan RM8 sekilo. Kenapa ada perbezaan harga ni? Disebabkan bahan mentah untuk cendawan ni lain-lain. Jadi ada yang mudah dapat
benih, ada yang susah dapat benih, ada yang susah dapat serbuk kayu, ada yang senang. Jadi berlainan. Jadi memang berlainan, anda perlu survey sendiri tempat masing-masing harganya berapa. Ini adalah harga retail. Kalau harga borong akan rendah lagi lah. Selain daripada jual segar, banyak cara lagi kita boleh buat, terutamanya masakan lah. Ni yang biasa, nasi cendawan, cendawan goreng, sup cendawan, sos cendawan, kerabu cendawan. Yang ni yang biasa kita boleh buat sendiri. Contohnya macam bazar Ramadan ke apa, kalau buat macam ni memang akan laku sebab dia lain daripada yang lain. Selain itu, nampaknya selain daripada masakan tadi, saya besarkan sedikit. Okey, nampak ini adalah rumah cendawan. Kita biasanya ada orang yang jual cendawan pada kita, bongkah cendawan pada kita. Ada yang harga 50 sen dan paling mahal mungkin dan RM2 ke RM5 pun ada, ikut jenisnya lain-lain. Daripada situ kita boleh usahakan jual segar dari RM10 ke RM20 sekilo. Ataupun kita buat perkasam. Perkasam ni kena usahakan sikit lah, kita kena keringkan, betul kena gaulkan dengan benda-benda dia tu untuk jadi perkasam. Packkan elok dan jual beli. Yang ni dalam RM10 ke 100 gram. Untuk 100 gram, jadi agak banyak tu. Dalam sekilo, jadi dalam RM100 sekilo. Ini adalah produk lah kan. Kerepek pun sama, kita boleh usahakan. Produk AKS lagi lah, macam-macam. Selain daripada tu, sisa yang dikeluarkan daripada rumah cendawan, kita boleh buat vermicompost, iaitu baja cacing. Sebab bercacing ni bongkah yang terpakai tu kita boleh ambil, kita treatkan dengan air dan juga tinja. Kita boleh jadikan makanan yang sangat sesuai untuk cacing. Dan bila cacing dah makan habis, dia akan hasilkan vermicompost ni lah. Dan vermicompost ni boleh jadi RM4 ke RM20 sekilo. Jadi dia punya sisa pun sebenarnya boleh buat duit juga. Okey, kita seterusnya. Kebanyakan orang yang minat nak join cendawan ni, biasanya dia orang dah bertemu dengan orang yang mengusahakan cendawan dan jual bongkah. Inilah bongkah cendawan. Sebab kita bongkah cendawan tiram, macam inilah bongkah dia. Dia satu-satu kita akan buka penutup dia akan keluar cendawan macam ni. Dan nanti kita akan tuai lah satu-satu. Jualan bongkah untuk beginner mungkin tak lah, tapi orang yang sudah lama dan dah ada pengeluaran sedia ada, dah ada customer untuk cendawan segar, dia orang akan buat jualan bongkah ni secara part time macam itulah. Yang utamanya dia orang jual segar dan seterusnya dia akan jual bongkah ni. Jadi untuk beginner yang tak boleh lagi buat bongkah, biasanya kita akan belilah bongkah. Malahan dalam Shopee pun banyak ada orang jual bongkah ni. Boleh search ya, bongkah cendawan. Memang banyak. Okey, ni nampak ya. Ni bongkahnya. Asalnya dia akan semua color koko gelap ni. Tapi kita akan letak benih di atas ni, dia akan turun, dia akan isi penuh. Macam ni dia kira separuh matang, ni dah kira matang, ni dah hampir penuh lah. Dekat-dekat dengan macam ni kita dah boleh buka penutup, dia akan terus keluar hasil lah. Ini standard cara nak buat. Saya tak sentuh sini sebab kita ada masa sekejap ya. Campur habuk kayu, siram, uji kelembapan, gaulkan pakai mesin ya. Masuk dalam plastik, manfaatkan. Lepas tu dah masukkan saja suntik benih, dah siap. Tapi tak semudah tu lah, ada masa dan dia mengambil masa. Kalau benih kita tu 45 hari lah, dia baru miselium tu akan penuh, baru kita boleh buka. Tapi bagi orang yang jual bongkah, misalnya dia separuh matang, maksudnya miselium tu, akar cendawan tu dah separuh, lepas tu dia akan terus jual lah. Sebab yang tu biasanya dah okey. Biasanya akan jadi masalah kalau miselium belum penuh lagi, mungkin dalam suku dia dah jual, kemungkinan ada masalah hijau ke apa kan, dia akan rosak. Jadi kemungkinan saya sendiri pun kami akan jual lebih pada separuh tu baru kita akan jual. Atau yang terbaik sekali yang sepenuh matang lah. Okey, kita boleh berjaya ke tak, ini bab keduanya. Ikut pada modal anda, masa anda dan ruang anda. Ataupun anda lakukan sendiri ataupun tak. Banyaklah orang yang boleh berjaya dan banyak juga orang yang boleh gagal dalam bisnes ni sebab scammer. Terlalu banyak. Tiap-tiap tahun ada cerita baru. Ataupun pengeluaran cendawan dia sikit sangat. Mungkin ada masalah macam-macam, dia keluar sikit. Panas ke ataupun penyakit ke apa, dia keluar sikit jadi tak balik modal.
ataupun berjaya keluar banyak tapi dia tak pandai jual. Itu pun masalah juga. Anda boleh baca sendiri untuk detailnya. Sini saya akan cuba konkludkan secara 30 minit je bagi memudahkan anda. Okey, modal anda. Okey, modal ada orang yang kata ada 5,000 boleh tak mula? Boleh. Ada 10,000 boleh mula? Boleh. Kalau ada RM1 boleh tak? Boleh. Cuma berlainannya adalah berapa banyak yang kita boleh beli lah. Mungkin modal besar kita boleh buat banyak terus dan boleh terus belajar cari sifu betul-betul, belajar kursus yang betul-betul hebat, dapatkan pendapat dia orang dan beli mesin semua terus mula pun boleh. Tapi saya cadangkan kita ikut step by step lah, supaya kita tak terkejut dan kita tak letak je duit tu banyak dan kita rugi. Jangan jadi macam itu. Sebab saya tiap-tiap tahun ada saja peserta yang tanya macam itu, Cik Anas, saya ada 5 ekar saya nak tanah dan modal RM500,000, kalau saya buat cendawan semua ni okey tak? Tu saya akan beritahu, bukan salah buat, tapi bagus isi ilmu dulu dan kita buat dulu satu persatu, jangan gelojok. Sebab kita tak tahu bila kita buat banyak, takut tak terjual pula. Tak pun bila banyak dia akan datang penyakit lain. Jangan gelojok lah. Kita sebelum mungkin kita mulakan step by step. Saya ada letakkan detail ni cara nak kiraan macam mana yang selamat untuk melabur dalam bisnes cendawan ni. Anda boleh baca je, dia agak panjang dan teknikal. Okey, masa ada banyak lah. Ada orang yang part time mungkin pagi sebelum kerja dia pergi kutip, lepas tu dia pergi hantar jual, lepas tu dia pergi kerja. Dia balik kerja dia kutip balik, macam part time begitu kan. Jadi kalau contoh macam ini, tak perlu banyak lah. Dalam 1,000 bongkar pun dah okey lah. Sebab untuk permulaan saya dulu. Jadi ada orang yang full time. Full time boleh lebih lagi lah. Itulah bab ni kita akan bincang masa benda tu lah. Dan saya juga letakkan sini apa aktiviti standard yang kita buat. Kalau yang boleh employ orang, lagi hebat lah. Jadi kan macam mana pun nak employ orang ke apa kan, pastikan kita punya ilmu cukup. Bila ilmu kita cukup, baru kita akan pandai uruskan pekerja dengan pandai uruskan segala mesin kan, aset kita semua kita pandai urus. Jadi tak semudah orang baru begini nak terjun tu terus lah. Saya tak kata mustahil, tapi agak sukar lah. Okey, berapa besar ruang ada untuk nak buat cendawan ni? Dia tak perlu besar. Macam saya sendiri, saya mulakan dalam rumah ya. Besi kuning ni juga adalah yang antara yang saya buat dulu lah. Saya buat ateni ya, mula dalam 100 bongkar macam itu ya. Dalam rumah tak ada masalah. Ada yang di belakang dapur, ada yang sampai ada dia clearkan tanah, dia buat rumah baru. Untuk buat ni pun tak ada masalah. Dengan syarat kita berdapat suhu dalam 28 ke 30 darjah Celsius dan kelembapan dalam 80 ke 90%. Jadi kita kena gunakan alat macam contoh belakang saya, alat ni putih ni. Itu antara yang saya trace sentiasa lah. Adakah suhu ni okey, kelembapan ni okey, aliran udara ada tak, kita boleh bernafas okey tak, gelap sikit tak, kalau yang tu je adalah keperluan dia. Tak susah sebenarnya. Sebab tu banyak orang yang letak di belakang dapur rumah pun buat rak sikit dah okey. Memang saya pun bermula macam itu dulu. Tak susah sangat. Jadi tempat kita lagi sejuk lagi okey. Indoor boleh, outdoor boleh, pasang kanopi boleh, buat rumah boleh, pakai rumah terpakai boleh. Cuma pastikan jangan ada perosak lah. Sebagai contoh hama ke, ayam ke, biawak ke, lipas banyak kan. Itu semua kena selesaikan sebelum tu lah. Okey, ini adalah antara contoh yang kita boleh beli. Dia test temperature dan juga humidity, iaitu suhu dan juga kelembapan lah. Kalau kita dapat tadi 28 ke 30 darjah Celsius, kelembapan 80 ke 90%, kita bawa lah benda ni, kita beli dalam dekat kedai-kedai DIY mungkin ada, bawah RM20 yang benda ni, dan kita pergi tengok tempat kita yang mana yang okey. Dalam rumah kalau ni okey, maksud dia okey lah. Yang ni, dan biasanya kita akan simpan satu di tempat yang kita usahakan. Sebab tu saya tak belakang ni. Kadang-kadang saya akan buat sikit bongkar di sini sebagai untuk mengajar lah. Jadi memang saya kena cek suhu dan juga kelembapan. Okey, seterusnya unjuran kewangan. Okey, yang ni agak kompleks sikit. Kita akan ikut kategori anda dan juga skala apa benda yang anda buat. Okey, skala permulaan, pendapatan dan bisnes, semua lain-lain. Jadi kita akan go through.
Okey, angka yang saya ajar ni adalah gunakan kalau anda berjaya capai suhu dan kelembapan okey, supaya untuk dapat pengeluaran cendawan yang okey, dan anda juga mahir mengurus bongkah ni daripada posok dengan penyakit. Sebenarnya tak susah. Kalau dengan kursus biasa anda akan lebih tahu lah. Dan untuk cendawan yang bongkah, perusahaan yang kecil, contohnya dalam 100 bongkah, sangat mudah jaga. 1000 bongkah sangat mudah jaga. Tapi kalau 20,000, 30,000 bongkah, itu dah lain dah. Jadi sebab apa, bongkah dia makin rapat, dia jadi tumpat gitu kan, jadi padat. Dia akan tarik beberapa perosok dan juga ni lah penyakit lah. Dia lain caranya. Jadi kalau buat kecil, biasanya masalah penyakit adalah sangat kurang lah. Bongkah yang anda hasil atau anda buat tu, anda beli atau buat tu adalah berkualiti elok. Jadi jangan beli je daripada Shopee ke apa-apa semata-mata sebab dia murah. Pastikan review tu okey. Dan sebelum mungkin beli dengan orang yang kita kenal lah. Selain saya, banyak lagi orang yang ajar cendawan ni. Boleh dapatkan terus pada dia orang ni. Sebab apa, dia orang sendiri yang buat, dan dia orang sendiri ajar, dan dia orang sendiri yang bekalkan. Jadi senang kita nak patah balik lah untuk tanya semula kalau ada masalah. Okey, ini adalah salah satu takrif yang ditetapkan oleh Persatuan Cendawan kami lah, Persatuan Penyelidik dan Pengusaha Cendawan Malaysia, PPPCM. Ada 3 kategori dia bagikan mudah lah: hobi, permulaan dan juga komersial. Yang hobi ni untuk maksimum 100 bongkah, sikit sangat. Dan biasanya dia akan keluarkan dalam 200 gram per bongkah. Satu bongkah tu berada dalam 600 ke 800 gram. Dia boleh keluarkan hasil 200 gram. Kira okey lah tu, hebat lah. Sebagai contoh, kalau 800 gram keluar 200 gram, dah berapa 25% daripada berat bongkah tu menjadi hasil. Banyak orang yang kena tipu. Dia beli satu bongkah tu, bongkah berat pun tak sampai 1 kilo. Orang tu bagi tahu 2 kilo satu bongkah. Memang kena tipu. Dan saya nampak kalau macam TV ataupun radio datang interview pun, dia orang banyak silap dari benda ni. Dia sebenarnya taklah sehebat tu. Dalam, kalau kiraan kita 200 gram tu sebenarnya dah hebat dah. Dan banyak scammer yang bagi tahu 200 gram sekali kutip. Itu pun tipu jugalah. 200 gram ni, saya tak maksudkan sekali kutip tu 200 gram kan. Sepanjang hidup bongkah tu dia akan keluar 200 gram. Jadi mungkin awal tu 60 gram, lepas tu 50 gram, lepas tu berapa hari makin kurang. Kebiasaannya 5 ke 8 kali akan keluar hasil untuk satu bongkah. Jadi 200 gram ni adalah purata. Biasanya kita akan kira gitu. Kalau untuk perusahaan permulaan, dalam 5,000 bongkah, 180 gram per bongkah. Kenapa berkurang? Sebab apa? Bila lebih banyak, kita akan lebih padat. Dia akan lebih susah sikit lah dari segi pengurusan penyakit tu lah. Tak mustahil, sebab 5,000 ni saya pernah try, dan untuk orang yang nak full time, 5,000 pun dah sebenarnya dah cukup okey. Taklah mewah, tapi bagi saya okey. Dan kita target 180 gram pun dah okey sebenarnya. 200 gram ni kenapa dapat lebih? Sebab kita tumpu dengan dia. Dan pada perusahaan hobi ni, kalau kita rasa panas, kita siram banyak ke apa ke, dia akan turunlah suhu. Tapi kalau dah 5,000 bongkah, nak siram kan makin susah kan. Perusahaan komersial 50,000 bongkah, lagi lah kan, jadi lagi kurang. Tapi di tahap 3 tahap ni, permainan dia berlainan. Untuk hobi ni mungkin kita kena jual retail. Untuk permulaan ini kita mungkin boleh main. Terbaik memang jual retail lah terus kepada customer. Kalau tak mampu, jual borong. Jual borong mungkin hasil kita akan rendah sikit lah. Untuk komersial ni, dia orang terpaksa jual borong lah. Sebab apa? Dia orang volume besar. Dan dia tak target lah pasar kecil-kecil, tak. Dia akan target mungkin pasar Selayang ke, ataupun pasar raya yang terdekat. Dan dia orang tahu mungkin berpuluh kilo satu cawangan tu lah. Jadi ni sangat bala kalau kita nak buat besar lah. 50,000 ni sangat besar. Kalau 5,000 bongkah ni pun biasanya akan ambil 20 kaki kepada 20 kaki rumah cendawan. Kalau 50,000 ni mungkin banyak rumah cendawan, bukan satu. Sebab dicadangkan jangan ada satu rumah cendawan saja. Sebab bila ada masalah, nanti kita tak dapat nak recover. Bagus ada banyak rumah cendawan. Jadi kalau ada rumah cendawan yang masalah, rumah cendawan lain takkan kena. Okey, ni kategori yang kita ni lah.
Saya bahagikan ni untuk bagi mudah faham. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Macam kata tadi kan, kalau saya ada modal setengah juta nak letak, tapi taklah semudah tu. Kalau nak buat setengah juta, saya cadangkan mula macam saya kata ni, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, supaya kita pandai betul, kita mahir betul sebelum kita terjun 100% dalam bidang ni lah. Okey, fasa 1 adalah macam anda sekarang ni, cubaan dan juga dalam proses belajar. Kalau yang belajar dengan saya akan kalau secara online sekalipun, saya akan bagi bongkah cubaan supaya test di rumah. Test di rumah, kalau okey, lepas tu yakin dengan ada ilmu tu, terus beli bongkah. Lepas tu mula buat sikit-sikit, makin besar, makin besar, makin besar. Ini fasa kedua adalah rumah cendawan bina sendiri. Kalau di belakang dapur tu kita boleh buat rak sikit-sikit, betul tutup pakai netting pun dah okey dah. Tapi beli bongkah lah, sebab kita kan baru mula, takkan kita nak buat dulu kan. Untuk fasa 3, rumah cendawan baru yang betul-betul saiz okey, dan juga beli bongkah. Fasa 4 ni pula, rumah cendawan pun baru, bongkah buat sendiri. Nampak tak tu yang banyak orang kata dia mula buat cendawan dah terus nak buat bongkah. Jadi nampak dia skip dia banyak kan. Jadi bila kita langkah terlampau banyak anak tangga, kita senang lagi jatuh lah. Jadi bagus mulakan satu-satu. Macam mana kita nak jatuh adalah bila penyakit terlalu teruk kita tak reti nak urus, ataupun modal kita dah habis dah, keluar habis tapi tak berjaya nak keluar banyak tu, ataupun tak berjaya nak jual banyak tu. Banyak benda yang kita kena cuba try test lah untuk berjaya dalam bidang. Okey, kemampuan dia tengok ini cuba rumah DIY, syarat tadi lah rumah baru dan juga beli saya bongkah. Ni adalah buat bongkah yang 4 pasal berlainan. Nampak modal RM100 pun dah boleh mula untuk pasal 1. Nampak masa dalam 1 jam je sehari, ruang 4 kaki persegi pun tak apa, kat dapur ke apa, kerja kita sendirilah. Untuk fasa 2 rumah DIY minimum RM300. Kita boleh buat dalam 2 jam sehari pun sendiri. Ni anda boleh baca sendiri. Kalau buat bongkar sendiri ni minimum RM5,000. Sebab apa? Kena buat rumah cendawan dan kena beli mesin bagai semua, ataupun dapat dana bantuan. Sini dan sini dah boleh dapatkan dana bantuan, dan bergantung pada anda masuk Jabatan Pertanian, jumpa pegawai dia, mungkin lama, dan juga kalau anda layak lah, dia akan dapat lah. Ni bagi contoh, anda boleh dapat rumah baru dan juga dia bagi bongkah permulaan untuk anda niaga. Pada tu kita akan buat sungguh-sungguh, kita kumpul modal balik, kita boleh naik ke fasa 4 ni lah, beli mesin pula untuk buat. Yang ni bagusnya ada pekerja lah, sebab buat bongkah dia perlukan hari-hari punya rutin, jadi kena full time lah. Kalau kita part time agak susah lah. Okey, ada 3 pengeluaran yang risau ya, adalah yang mencapai betul-betul pengeluaran minimal 140 gram saja per bongkah. Dalam semusim tu, katakan semusim tu 3 bulan, hanya dapat 140 gram je. Jadi ada kemungkinan kita beli bongkah pun rugi, sebab terlalu sikit tu. Jadi nombor 2 ni adalah sasaran, kita dapat 180 gram per bongkah pun dah okey. Kalau maksimum betul, yang ni duit sedar 200 gram per bongkah. Ini kalau betul-betul kita jaga molek. Okey, ni cara saya tunjuk unjuran kewangan ya. Pasal-pasal tadi. Lepas tu estimated berapa kos kita, kos per bongkah berapa, kos per musim berapa. Ini kalau kita jual secara borong, dan ni jual secara runcit. Bawah ni adalah anggaran minimum, macam mana antara kita 3 tadi, 140 gram sebongkah, 180 gram sebongkah, ataupun 200 gram per bongkah. Masa satu tahap kita akan masuk sini lah. Kita akan masuk ke bawah, tunjuk. Saya tak akan tunjuk semua sebab takut dia akan makan masa ya. Okey, yang ni adalah kalau kita hanya buat 140 gram saja per bongkah. Maksudnya yang minimum tadi. Tengok kan, pasal 1, 2, 3 kan. Ini adalah contoh kita ni 5 bongkah, 1000 bongkah, 5000 bongkah, 8000 bongkah. Dan ini adalah kos yang kita kena beli semusim lah. Buat RM10 je, buat baru mula kan. Kalau beli datang kursus, biasanya dia orang bagi cuma untuk banyak ni lah, untuk betul-betul cuba try. Kalau ni kita beli 1000, 1800 sebongkah. Semusim kita punya kita punya kos untuk beli bongkah semata. Pasal 3 nampak dah 9000, ni dah 8000. Yang ni kenapa mahal daripada sini, sebab ini buat bongkah sendiri. Yang ni beli bongkah, memang dia akan mahal sikit lah. Kalau kita jual secara borong, nampak ini akan rugi. Hanya fasa 4 saja buat bongkah sendiri akan untung. Jadi saya rekomenkan
Sebab tu saya rekomenkan boleh mungkin kita jual secara runcit, retail, dan bukannya borong. Borong dia akan cut harga terlalu banyak. Okey, kalau runcit, nampak semua boleh untung. Runcit insya-Allah okey. Ya, kenapa? Ya. Maaf gangguan anak pula. Okey. Itulah kalau tadi 140 gram nampak kita akan rugi. Ni adalah conclusion lah. Kalau jual jual runcit nampak kita akan untung. Lagi kalau ni 180 gram adalah yang saya target anda semua capai yang ni dulu. So apabila tak capai yang ni agak sedih sikit lah. Yang ni sebenarnya penting. Nampak 180 gram walaupun kita jual borong boleh balik modal. Takat balik modal lah. Tapi kalau fasa 4 boleh masih lagi boleh untung. Nampak? Jadi daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 ni, yang ni biasanya kita buat sendiri lagi lah. Nampak? Kalau saya cadangkan anda dapatkan 180 gram sasaran ni untuk sampai ke fasa 2 ni anda beli 1000 muka dan RM1,200. Lepas tu anda boleh dapat untung semusim RM1,080. Dan dalam tempoh yang sama anda maintain yang sini rumah DIY cukup syarat saja. Anda mohon dengan Jabatan Pertanian untuk dana-dana dapat rumah dan juga muka senawan. Dari situ modal anda tak ada sini. Untuk modal pertama fasa 3 ni akan kita boleh absorb kalau anda dapat dana tu. 9,000 ni dia takkan masuk. Anda akan dapat bongkar dan juga rumah baru. Jadi anda akan laju sikit lah sini nanti. Dapat 5,400 lah kan. Dari 5,400 ni anda nak beli semula apa tu 5,400 ni adalah untung bukannya kos untuk beli balik. Kos untuk beli balik adalah dah ditolak dah pada sini. Contoh tadi 9,000 nampak. Anda dah dapat sale adalah 14,400. Tolak 9,000 modal tadi, anda dapat dalam poket 5,400. Jadi agak lumayan jugalah. Jadi sampai situ je. Kalau fasa 4 lagi okey lah. Okey, mungkin takat itu saja yang saya nak ajarkan. Ya, detailnya anda akan boleh go through saja sendiri sampai bawah ni. Dan kiranya anda nak terus dengan saya, ada bawah ni, bawah sekali. Anda boleh klik sini untuk ni adalah belajar secara online, ataupun nak terus ni join komuniti cendawan kami yang terutamanya di Pahang dengan Pulau Pinang lah. Boleh klik sini je, klik saja dia akan terus masuk ke join group WhatsApp tu. Ataupun nak mula beli bongkar boleh klik di sini dan saya akan dealkan dengan pengeluar bongkar. Mungkin itu saya untuk kali ini. Okey, terima kasih banyak semua. Jangan lupa untuk isi borang untuk CJ digital di bawah. Dia akan submit dan saya akan emailkan anda semula khusus anda kali ini punya CJ lah. Okey, terima kasih semua. Saya doakan anda semua berjaya. Amin.